Salam sejahtera, nama saya Dr. Muthukumaran Thiagarajan, pakar onkologi klinikal daripada Malaysian Oncological Society. Hari ini kita akan membincangkan beberapa soalan lazim berkaitan dengan rawatan kemoterapi untuk penyakit kanser. Kemoterapi merujuk kepada ubat yang digunakan dalam rawatan penyakit kanser. Ubat ini berlainan daripada ubat-ubat yang lain kerana dia berasaskan kepada bahan kimia yang agak kuat. Bahan kimia ini mampu membunuh sel-sel yang membahagi dengan cepat di dalam badan manusia, termasuk sel-sel kanser, dan ia digelar cytotoxic. Ubat ini perlu diberikan dalam dos yang tertentu sahaja dan berdasarkan kepada saiz badan individu. Dan ubat ini hanya boleh diberikan di pusat rawatan kanser yang diiktiraf oleh penguatkuasa kesihatan di bawah penyeliaan doktor pakar rawatan kanser yang bertauliah yang bergelar pakar onkologi. Kebanyakan ubat kemoterapi disediakan dalam bentuk larutan ataupun cecair dan diberikan secara suntikan melalui saluran darah, kita bergelarnya sebagai intravena. Ada juga beberapa ubat kemoterapi tertentu yang ada dalam bentuk ubat makan ataupun pil, tetapi bilangannya adalah agak terhad dengan indikasi yang agak terhad juga. Dalam beberapa situasi yang unik, ubat kemoterapi dalam bentuk cecair ni boleh diberikan ke dalam ruang selaput paru-paru yang kita panggil sebagai intrapleura, boleh diberikan ke dalam ruang abdomen, kita panggil dia intraperitoneal, boleh diberikan ke dalam air tulang belakang, kita panggil dia sebagai intrathecal, dan juga ke dalam pembuluh darah utama yang sampai ke ketumbuhan kanser yang kita panggil sebagai intraarterial. Untuk ubat intravena yang diberikan secara suntikan jangka masa pendek, kita menggelarnya sebagai bolus. Masa adalah antara 10 hingga 20 minit secara purata. Untuk ubat intravena yang diberikan secara suntikan jangka masa yang lebih panjang, kita menggelarnya sebagai infusi. Masa pemberian adalah antara 30 minit sehingga 4 jam bagi setiap ubat secara purata. Rawatan-rawatan ini dapat dijalankan sebagai rawatan harian di mana pesakit tidak perlu bermalam di hospital. Akan tetapi, ada beberapa protokol kemoterapi yang memerlukan pemberian ubat selama beberapa hari secara berturutan dengan penghidratan yang mencukupi. Untuk protokol yang sedemikian, pesakit perlu dimasukkan ke ward dan paling kurang 1 hari dan kadang-kadang sehingga 5 hari berturut-turut. Kitaran adalah cara pemberian ubat kemoterapi secara berulang dengan satu jangka masa selingan di antara dos-dosnya. Kitaran yang paling umum adalah pemberian ubat sekali setiap 3 minggu. Tetapi ada juga protokol yang memandatkan kitaran setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap 4 minggu dan kadang-kadang setiap 6 minggu juga. Jadi kitaran ini memang memerlukan perbincangan dengan pakar onkologi tentang kitaran dan kekerapan untuk datang ke hospital untuk menerima rawatan. Sebelum memulakan rawatan kemoterapi, pesakit perlu menjalankan perbincangan dengan doktor pakar onkologi dan tujuan perbincangan ini adalah untuk mendapatkan persetujuan pesakit untuk menjalani rawatan kemoterapi. Antara kandungan sesi perbincangan itu adalah indikasi kenapa ubat kemoterapi ini perlu diberikan. Alternatif, sekiranya ada cara lain selain daripada kemoterapi untuk merawat penyakit yang dialami oleh pesakit. Cara pemberian kemoterapi termasuk kitaran, jangka masa, kekerapan untuk datang ke hospital dan isu-isu logistik yang lain seperti pendaftaran, kemasukan ward dan sebagainya. Perbincangan ini juga akan merangkumi kesan-kesan sampingan yang lazim dan cara-cara untuk menangani kesan-kesan sampingan sebegini. Sesi ini juga perlu digunakan oleh pesakit untuk mendapatkan jawapan bagi sebarang soalan daripada pesakit sendiri ataupun daripada penjaga atau pengiring.